Nyanyian lagu Negaraku oleh gadis kacukan Jerman dan Malaysia, dan juga bersama-sama kita di studio Darah Muda adalah Miss World Malaysia 2014. Untuk ketahuinya, teruskan kami dalam Darah Muda. Rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 tahun dan ia telah genap 50 tahun di Malaysia ini sebagai pegangan untuk kita sebagai warga negara Malaysia. Dan untuk itu Darah Muda Generasi Rukun Negara mengangkat topiknya Ini Bukan Negara Saya Tapi Negara Kita, dan bersama-sama kita di studio amat berbesar hati menerima dua kehadiran wanita yang menjadi ikon inspirasi. Yang pertama kita perkenalkan Dewi Liana Seriesta yang merupakan Miss World Malaysia 2014 dan juga penyanyi, dan yang kedua Natasha Sas yang juga merupakan penyanyi. Baiklah, di sini saya bersama dengan dua wanita yang menjadi ikon inspirasi untuk belia wanita khususnya. Dan mungkin soalan pertama saya kepada Dewi. Okey. Memegang peranan sebagai seorang ratu cantik, Miss World Malaysia pada tahun 2014. Jadi kita menyambut kemerdekaan ini pada tahun yang ke-63. Jadi apa erti kemerdekaan bagi Dewi? Wow. Erti kemerdekaan tu jawapannya sangat daripada dulu sampai sekarang sama je. Betul, klise sangat. Kita bebas daripada jajahan, kita bebas bersuara. Tapi bagi Dewi sebenarnya sebagai seorang ini pendapat individu lah. Pendapat individu bagi Dewi erti kemerdekaan ni adalah kita bebas bersuara, betul, tapi dalam cara yang betul, dalam laluan landasan yang betul. Dan bersuara bebas tidak bermakna kalau dia tidak berakhlak. Semua itu ada dalam diri kita, cara pemikiran kita. Bila kita dari segi budaya dan pemikiran, contohnya macam budaya yang kita buat ni lah, pemikiran kita bebas, kita bebas, tapi kita ikut dengan cara yang betul. Kerana zaman ini bukan lagi bebas daripada penjajah, tapi bebas dari jajahan pemikiran yang betul. Mungkin akan merosakkan pemikiran kita ini. Betul. Lagipun kita sekarang hidup dalam teknologi yang sangat advance. Baik. Jadi dan seterusnya Natasha, gadis kacukan Jerman Malaysia ini kan, yang di mana boleh mampu menyanyikan lagu bahasa Jerman. Jadi erti kemerdekaan pula untuk Natasha bagaimana? Untuk Tasha, dia berarti to represent my country. Macam masa Tasha nyanyi Negaraku tu, it was a very proud moment, and Tasha bangga, and Tasha bersyukur sangat-sangat yang dapat nyanyi kat Axiata Arena, and banyak orang-orang kat sana, most of them Malaysian, and also banyak orang dalam industri, and macam like it was like dia bukan macam Tasha nyanyi untuk diri Tasha je, Tasha nyanyi untuk for everyone, every single person in the stadium itself. Menarik apabila Tasha menyebut perkataan bersyukur, sebab ada yang mendakwa anak muda hari ini semangat patriotisme itu, semangat cintakan kepada negara, yang di mana kita nak capai negara ni bukan mudah. Zaman nenek moyang kita dulu kan perlu berperang untuk mendapatkan penjajahan. Jadi bagaimana anda melihat anak-anak muda hari ini dalam semangat patriotisme itu, Dewi? Sebenarnya perasaan patriotisme tu dah ada wujud semasa kita sekolah rendah dan sekolah menengah. Macam mana bila kita mewakili sekolah dalam sports, contohnya bola keranjang, bola jaring bila kita tengok bila mereka support team, mereka sangat berpatriotisme. Mereka membawa bendera sekolah, mereka membawa bendera kumpulan. Jadi daripada situ sebenarnya dah ada. Benda tu dah wujud dalam diri. Cuma macam kita
social media sekarang sangat-sangat mainkan peranan yang sangat penting dan sangat besar. Jadi mungkin kita lack of that things untuk daripada social media. Sebab bagi diri semua tu dah ada dalam diri, cuma kita kena push lagi, kita kena beri lagi semangat untuk lagi semangat lah. Beri lagi semangat, especially platform media sosial Betul, ini lah. Jadi betul. kalau macam anda berdua penyanyi, penggunaan media sosial itu untuk Natasha, bagaimana anda gunakan media sosial tapi at the same time followers anda melihat, okey dia ni walaupun berkacukan Jerman Malaysia tetapi masih membawa identiti kenegaraan itu. For me, kalau Tasha post ke mana, Tasha kan selalu ada pergi Philippines, ada Germany, and untuk Tasha ni Tasha selalu kalau tak kisah mana Tasha pergi, kalau ada interview and orang tanya, oh so you tinggal kat Malaysia, so apa yang bawa Tasha kepada negara mereka? And untuk Tasha kata I always started in Malaysia because memang betul mana Tasha start my career itu kat Malaysia. So mana-mana I bawa, I tak akan lupa tu, and fans Tasha, the first ones are Malaysians. So macam like it makes me proud, you know. It's like I'm bringing my entire country with me mana-mana Tasha pergi. Itu paling penting. Walaupun di mana saja tidak lupa asal-usul kita. Jadi kalau macam Dewi, Ratu Cantik, kan, pergi ke London untuk bertanding pertandingan Ratu Cantik tersebut, bagaimana you carry yourself as Malaysians? Mula-mula dia tak faham sebenarnya maksud kemerdekaan ni. Tapi bila dah sampai London tu, bila dia dah berada di sana almost sebulan, hampir sebulan, jadi kita ada aktiviti. Di sana, setiap peserta ada 122 negara. Dan mereka tidak memanggil nama kita, contoh Dewi. Tak, dia panggil nama Malaysia. Jadi nak tak nak, kita kena jaga nama Malaysia. Sebab kalau kita buat salah kat situ, sebab masa tu Dewi ada sekali, sebab kawan tengah cakap dengan Dewi, negara daripada mana cakap dengan Dewi, lepas tu Dewi yang kena marah. Dia panggil Malaysia, macam tu. Jadi sebenarnya dia dah bila dah berada di luar negara, mereka tidak memandang kita sebagai individu. Dia memandang kita sebagai negara tersebut. Jadi masa tu dia memang jaga tingkah laku, jaga perbuatan, jaga bahasa, semualah kena jagalah masa tu. Sebab orang tak panggil dah Dewi. Miss Malaysia. Siapa Dewi tu? Dia panggil Malaysia. Dia panggil negara lain, dia panggil nama negara tu. Ketika nama anda disebut sebagai Miss Malaysia World 2014. Perasaan itu bagaimana? Wow, yang mana? Dekat London ke apa? Yang dekat London, yang Miss World Talent Miss World tu. Talent, yes. Masa tu Dewi sangat-sangat terharu dan sangat banggalah sebab ada kawan daripada Sarawak. Sebab Dewi campuran Sarawak, jadi ada kawan-kawan sekumpulan daripada Sarawak datang ke London untuk melihat Dewi, dan family Dewi pun datang ke London. Mereka membawa bukan sahaja bendera Malaysia tapi bendera Sarawak. Daripada stage besar tu berdiri bulu roma Dewi. So daripada stage besar tu Dewi dah nampak daripada jauh bendera Malaysia dan bendera Sarawak. Rasa tu bangga. Lihat bendera Malaysia tu seperti supporters kita dekat sana. Baik, kalau macam Natasha tadi menyanyikan lagu Negaraku. Anda menjadi antara yang terpilih untuk menyanyi lagu tersebut untuk acara championship itulah. Jadi perasaan anda menjadi yang terpilih itu? Macam Tasha tadi kata, obviously satu rezeki datang. So Tasha tak nak tolak, Tasha ambil of course. And masa nyanyi tu Tasha every single word, Tasha kalau rehearse kat rumah tu lain, rasa dia lain. Tapi masa perform kat sana tu dah lah tengah-tengah kan, memakai baju pula, pakai baju Malaysia. It's like every single word made a difference. Itulah perasaan dia. Macam like Tasha tak nak buat kesilapan kerana Tasha tengah nyanyi untuk negara Tasha. So every single word macam has to be perfect. Means a lot, kan. Samalah macam Dewi bawa diri ke London kan. Saya tertarik dengan video Dewi apabila Dewi menyanyi lagu klasikal ketika itu. Compete dengan Miss Scotland. Yes. Wow. Yes. Saya sebagai rakyat Malaysia, saya melihat wow, akhirnya Dewi yang nama Dewi disebut. So ketika itu ada tak timbul perasaan kadang-kadang bila kita bertanding kan, kita rasa macam boleh ke aku dapat gelaran ini? Pernah tak tertimbul perasaan sebegitu? Sebenarnya sebelum bertanding di situ, Dewi dah prepare dah.
dekat Malaysia. Kita ada masa 2 bulan setengah sahaja. Jadi dia dah prepare lagu tu, ayah dia dah beri lagu tu, Dewi kena nyanyi lagu ni. Jadi daripada situ dia dah praktis setiap hari sebab dia dah target untuk menang Miss World Talent menyanyi. Jadi bila orang tanya perasaan Dewi, macam mana perasaan Dewi bila berada atas stage, nervous ke apa? Jawapan dia sama je daripada dulu. I'm excited. Dewi sangat excited untuk nyanyi sebab dia tahu Dewi bukan mewakili diri sendiri sahaja, tapi mewakili seluruh rakyat Malaysia. Dia mewakili negara Malaysia. Jadi bila mereka announce yang Dewi akan perform, itu dia dah cukup bangga dah. Belum menang lagi. Belum menang lagi. Bila dah menang tu lagilah. lagi. Kalau Dewi bawa diri ke London kan, seperti Natasha bawa diri ke Filipina, ke Jerman, penerimaan mereka di sana. Anda anak Malaysia tetapi diterima oleh 2 negara, saya rasa lebih daripada itu kan. Bagaimana anda rasa? Perasaan dia macam kalau Tasha duduk dan orang tanya apa membawa Tasha kat sana. For me, sebagai penyanyi dan sebagai orang yang I love music. So macam for me, music ni walaupun orang tak faham bahasa kita nyanyi, for example, it still touches them because it's a melody. It's macam mana kita perform lagu tu. And for me, music is universal. So itu yang I nak bawa everywhere I go. And Tasha nak share music Tasha dengan, kalau boleh, the entire world. Because I just nak, connect with people. Baik. Menarik perbincangan kita bersama dengan 2 ikon inspirasi wanita ini. Tapi kita perlu berehat seketika. Tapi sebelum kita berehat, bersempena dengan Hari Kemerdekaan yang ke-63 ini, Pandora setelah 10 tahun bertapak di Malaysia, di mana Pandora ini adalah jenama barang kemas dari Denmark, akhirnya melancarkan satu koleksi cam tempatan dengan ukiran imej Menara Berkembang Kuala Lumpur. Jadi ini merupakan koleksi ditunggu-tunggu oleh peminat Pandora sendiri kerana bila kita pakai, of course, kita akan rasa lebih patriotik. Jadi untuk anda mendapatkan koleksi cam berbentuk duit shilling perak ini, di mana terdapat imej Menara Berkembang Kuala Lumpur, boleh dapatkan di cawangan Pandora berdekatan di seluruh negara dan grab secepat mungkin. Jadi untuk itu kita rehat dahulu, bertemu kembali dalam Darah Muda. Bertemu kembali dalam Darah Muda dengan topiknya Generasi Rukun Negara. Ini bukan negara saya tapi negara kita. Bersama-sama kita di studio Dewi Liana Seriesta yang merupakan Miss World Malaysia 2014 dan penyanyi, dan juga seorang adik manis ini Natasha Sas yang juga merupakan penyanyi. Baik, kita lihat di negara kita ni meskipun aman, harmoni, tetapi muncul beberapa isu, antaranya yang baru-baru ini. Seorang selebriti memakai pakaian India, itu lenga, menjadi satu isu. Dikatakan mengambil keuntungan atas sebab memakai pakaian tersebut. Jadi pandangan Dewi, apabila kita sebagai kaum lain memakai baju tradisi kaum lain, adakah ia menjadi salah? Salah. Bagi Dewi, benda tu tak sepatutnya dijadikan isu, kecuali kalau baju tu diubah ke macam mana, terbalik pakai berbeza daripada yang original, mungkin itu adalah salah. Tapi bagi Dewi, sebab Dewi campuran darah Sarawak, Bidayuh, dan kalau Dewi melihat kalau Ain lah pakai baju Bidayuh, traditional Bidayuh, Dewi rasa bangga sangat. Dewi akan rasa bangga bila pakai baju tradisi Dewi. Sebab itu yang kita nak. Ini adalah salah satu cara untuk kita mengekalkan tradisi, culture kita. Biarkan mereka memakai, janji dia tidak bertentangan atau bercanggah dengan apa yang dah diturunkan oleh nenek moyang kita. Saya setuju dengan poin Dewi. Kerana budaya ini satu yang perlu diraikan. Kalau Natasha melihat sendiri kan, kalau Natasha hari ini orang Melayu pakai cheongsam, apa perasaan bila kita pakai? Bangga kan? Bangga. Cantik. Bangga. Dan mungkin kawan-kawan Chinese kita akan respect you, betul tak? And untuk Tasha, bangga untuk negara tu kita kena kongsi. Kita tak boleh simpan untuk diri kita sendiri. Pasal ni satu dunia ni Tuhan yang punya. So kita punya bangga untuk negara, kita kena berkongsi dengan walaupun negara lain ke atau race lain ke, kita kena, we should be proud kalau diorang pakai kita punya. Macam contoh kita pergi ke negara Korea. Kalau kita pergi sana, kita macam rasa nak pakai dia punya tradisi punya baju kan, ambil gambar.
diorang okey, diorang suka dan kita promote, kita itulah baju tradisi mereka. Macam itulah sepatutnya kita pun kena bangga. Baik, tapi mungkin isu ini ada bersangkutan dengan sentimen antara kaum. Jika Natasha dengan Dewi boleh memberikan pendapat, bagaimana sentimen ini wujudnya satu prasangka terhadap kaum-kaum lain, bagaimana nak atasi? Bagaimana nak atasi? Kadang-kadang kan kita ni kawan ni kita kejauhkan diri contohnya. Cuba macam mana kita nak atasi? Kan? Mungkin bagi Dewi ini tergantung kepada individu seseorang itu bukan kaum lah. Bagi Dewi kaum tak ada salahnya pun. Kita punya skin color ke apa size ke, kita punya kaum apa tak ada salah. Dia itu saja, tetapkan itu saja. Tapi individu itu sendiri, macam mana dia punya penerimaan, macam mana dia nak tengok benda tu, dia nak judge benda tu. Jadi Dewi ada ramai kawan, ada Indian, ada Cina, ada macam daripada negara lain, ada banyak kawan. Jadi so far tak ada masalah dengan mereka pun. Dewi tak ada masalah dengan mereka, mereka tak ada masalah dengan Dewi. Masing-masing terima. Jadi kalau macam sebenarnya masalah ni tak ada kat dunia kita. Macam Dewi kata it's individually. So macam sebagai Tasha berfikir kalau this is why macam orang-orang people are dying, macam racism kat Amerika semua macam like semua orang hitam dorang you know takut. And it's sedih kalau kita pandang macam tu. Macam kita kena tahu yang manusia ni semua sama and jahat baik tu it depends on them, bukan pasal warna kulit ke atau agama ke. It has nothing to do with that. So macam open mindedness is very important. Jadi Natasha yang berkacukan Jerman, lahir di Singapura. Bagaimana ibu bapa mendidik Tasha dengan adat budaya Melayu? Tasha membesar kat Singapura, Malaysia and very Asian. Sangat Melayu, makan dengan tangan lah, makan cili padi, semua macam tu lah. And Tasha pun kat rumah selalu bercakap dalam bahasa Melayu and bahasa Indon pun ada, pasal bibik Tasha pun dari Indon. So macam Indonesia. Macam membesar dalam in a way macam very local and I'm proud of it. I'm very Sekarang proud of it. macam Tasha Jerman, Dewi pula ayah Indonesia. Kalau kita lihat Indonesia ada semangat Pancasilanya. Pancasilanya sangat kuat. Kita di Malaysia bagaimana pula Dewi? Kita kalau nak diikutkan, kalau kita tengok, kita sebenarnya sangat kuat juga, tapi kita tidak terlalu menunjuk sebenarnya. Kita tak terlalu menunjuk, kita tak terlalu hype seperti mereka. Mereka mungkin sebab ada perasaan, kadang-kadang bagi Dewi sendirilah, individu sendiri itulah, bila Dewi tengok yang lain juga, kawan-kawan ke apa kan, mereka kadang-kadang ada rasa perasaan malu tu untuk menjadi hype, untuk membawa bendera tu macam malu. Macam ada perasaan malu. Itu yang Dewi macam tak faham. Kenapa kita kena malu untuk membawa bendera? Contohlah, kenapa kita kena malu dengan kita punya tradisi sendiri? Jadi dia rasa itu adalah salah satu sifat yang perlu dibuanglah dalam diri. Jadi malu untuk contohnya lah, bulan merdeka tapi malu nak kibar jalur gemilang. Maksudnya begitu. Jadi kalau Natasha rasa, apa yang menyebabkan kadang-kadang anak muda ni dah bulan merdeka kan, bulan Ogos, nak kibar jalur gemilang pun rasa macam seganlah. Nyanyi lagu patriotik pun okeylah 3 minit nyanyi saja. After that done. Kenapa? Tasha rasa macam obviously masa kita budak ni kita macam intellectually cognitively kita masih tengah memahami the importance belakang negara kita. They are still growing up, you know. Tapi macam Dewi kata, itu bukan berarti yang dorang tak bangga dengan negara mereka. And at the same time ada pun dewasa yang tak seperti itu, macam because tiap hari we are going through life, kita bekerja, kita ni, and kadang-kadang kita lupa tentang barang-barang penting macam ni sebagai negara kita yang kita tiap hari kat dalam negara tu. So those kind of things lah. Adakah itu kerana kadang-kala mereka tak ada satu sifat sense of belonging pada country? Menurut Dewi macam mana? Rasa pemilikan, rasa kepunyaan, this is my country, saya perlu berbangga dengan dia. Mungkin seperti apa Natasha cakap, kita melalui banyak yang terjadi di dalam negara tu. Mungkin kita dah terlalu sibuk dengan keluarga, dengan diri kita, macam mana kita nak go through life every day. Jadi kita dah tak ada perasaan untuk ke situ. Kita lebih pentingkan diri kita sendiri, macam itulah. Kita lebih pentingkan mana yang mereka rasa penting. So bagi Dewi, mungkin
bila kita tengok setiap tahun perbezaan, ada beza cara penyambutan kita kan. Ada satu tahun tu kita rasa wah besarnya sambutan kita tahun ni. Next year dah tak ada. Next year dah macam biasa saja. Itu pun dia rasa tergantung dengan apa yang berlaku sebenarnya di dalam negara. Seperti yang kita tahu, kita memang banyak yang terjadilah. Macam sekarang yang terjadi adalah COVID-19 dan hari ini yang menakutkan kes baru 100. Jadi hashtag kita jaga kita tu memang perlu diambil perhatian oleh semua. Jadi apa pesanan Natasha Pakai untuk anak-anak muda? Hari ini kes COVID kita 100, sangat menakutkan. Jadi dalam konteks ini bukan negara saya tapi negara kita, kita tu perlu memahami konteks kita jaga kita tu. Obviously pakai mask, SOP semua, social distancing, sanitize. Tapi yang paling penting Tasha ada dengar lah, macam ada orang yang ada satu kes ni, orang ni tahu dia ada positif tapi dia sebabkan nak minum kopi kat luar, dia pergi keluar. So I feel macam those kind of things, macam bila kita dah tahu kita dah ada virus itu, please don't be selfish. Macam like pasal kita maybe kita kuat nak lawan virus itu, tapi maybe kalau kita infect lagi satu punya orang, they may not be, and nanti sebabkan kita nak minum kopi ke nak apa ke. Jadi kenyataan yang diberikan oleh Natasha tu boleh kaitkan dengan Dewi cakap tadi, kita jangan pentingkan diri sendiri. Jadi waktu COVID ini, apa pesanan anda untuk penonton di luar, terutama belia yang menonton ini? Nasihat Dewi cuma betul, mask, sanitize all the time, tapi Special message untuk mereka. special message tu jangan pentingkan diri sendirilah. Sebab kita tak tahu dalam badan kita tu berbeza. Ada yang sihat boleh lawan, ada yang tak sihat tu macam mana. Kita fikir keluarga kita. Kalau ada apa-apa terjadi pada diri kita, tak apalah. Macam tapi family kita akan rasa sedih, dia orang akan rasa sengsara. Jadi kita jaga diri kita dan kita tak akan efek yang lain, yang keluarga yang lain. Sebab kita sayang, kita kena jaga, kita sayang. Dan kita antara negara yang yang baik menjaga rakyatnya. Negara kita antara negara yang terbaik. Jadi kita kekalkan. Kekalkan ranking kita menjadi negara yang terbaik. Menjadi negara yang terbaik. Jadi akhir sekali sumbangan anda yang terakhir sekali, apa yang anda harapkan lepas ni nak menyumbang untuk negara pula? Dah jadi Miss World, dah mengharumkan nama negara dengan lagu Jermannya, harapan anda pula lepas ni nak menyumbang apa? Apa-apa pun kita start daripada rumah. To be a better person, bila kita dah jadi good person, kita follow apa yang baik, automatically kita akan menyumbang negara. Maksudnya kita bekerja dengan baik. Bekerja pun kita menyumbang kepada negara. Apa pun yang kita lakukan di luar pekerjaan, ataupun kita menyanyi, kita menjaga nama, kita menjaga tingkah laku, itu sebenarnya antara sumbangan juga kepada negara. Dan akhir sekali Natasha, pesanan anda untuk anak muda terus semaikan perasaan cinta akan negara itu. Tasha cuma berharaplah, Tasha tak fikir mana-mana Tasha pergi, Tasha bukannya nak perfect, no one's perfect. Cuma Tasha berharap yang Tasha mana-mana Tasha bernyanyi ke, wherever I go, I bring Tasha punya negara with me, and I'll always keep it in my heart. So that's Terima kasih banyak-banyak kepada kedua tetamu kita yang saya rasakan memberi inspirasi untuk anda yang menonton, terutamanya kita wanita ini. Semoga kita semua ada semangat untuk menjadi seperti Dewi Liana Suresta yang merupakan Miss World Malaysia 2014 dan juga Natasha Saz. Terima kasih. Dan untuk anda yang sedang menonton, jangan lupa terus semarakkan rasa cinta terhadap rukun negara dalam bulan kemerdekaan ini. Sekian dari itu daripada saya, Ain Syuhada. Terima kasih.